Amin. Ya, haleluya, selamat malam dan salam sejahtera pada semua saudara-saudari, rekan sekerja pendeta, diakon yang dikasihi Tuhan Yesus. 哈利路亚，在这里问候各位主所爱的弟兄姊妹，各位同工传道执事们，大家晚上平安。 Syukur kepada Tuhan, pada malam ini kita menjalankan kebaktian persahabatan IPT ataupun Institut Pengajian Tinggi. 感谢主，今晚我们能够在一起参加大专生团契聚会。 Walaupun kita tidak jalankan secara fisikal, kita menjalankan secara atas talian. 虽然我们无法进行实体的聚会，但是我们能够在线上举行。 Seperti yang sudah kita maklumkan dan sudah war-warkan, pada malam ini aku rekan pendeta dari 正如我们之前所宣布的，今晚将有一位从印尼来的传道为我们证道。 Jadi, pendeta tersebut ialah pendeta Paulus. 那位传道就是保罗传道。 Jadi pendeta Paulus ini merupakan ketua jabatan kesusteraan di pusat Indonesia. 保罗传道是位于印尼的文宣处处负责。 Jadi terima kasih juga kepada Diakon Gamaliel Wai selaku wakil Ibu Gereja Sabah yang sudi membantu untuk berhubung dengan Ibu Gereja Indonesia. 我们也谢谢魏加马列执事代表沙巴总会邀请保罗传道。 Disyukur kepada Tuhan, Pendeta Paulus akan berkongsi firman kepada kita. Amin. 感谢主今晚保罗传道将与我们一起分享神的道理。 Kita akan mempersilahkan yaitu Pendeta Paulus. 我们有请保罗传道。 Ya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, para rekan-rekan hamba Tuhan, para diakon, dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. 哈利路亚，在这里问候各位大专生弟兄姊妹以及传道同工，大家平安。 Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena memiliki kesempatan dari Ibu Gereja Sabah untuk bisa berbagi firman Tuhan kepada rekan-rekan mahasiswa. 小弟非常感谢主因为受到沙巴总会的邀请来这里和各位大专生弟兄姊妹们分享道理。 Dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan, para diakon, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang turut hadir pada malam hari ini. Kiranya kita bisa belajar firman Tuhan. 也谢谢各位神的仆人们、各位传道执事们以及大专生弟兄姊妹们能够一起在这里学习神的道理。 Baik, saya akan share screen pada malam hari ini. 晚上我会分享这个教材。 Rekan-rekan, apakah slide saya kelihatan? 大家能够看见我所播放的这个幻灯片吗？ Kelihatan ya? 应该看得见吧。 Oke, terima kasih. Kita akan memulai pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. 我们将开始今晚的学习。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. 奉主耶稣基督圣名正道。 Dengan satu judul adalah You are what you dream of. 分享的题目是你是你所梦寐以求的。 Artinya adalah kamu adalah apa yang kamu impikan.
意思是你就是你所梦寐以求的。 Kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, pasti kita punya mimpi dan cita-cita. 我们身为大专生，肯定是有梦想的。 Ya, kita melanjutkan kuliah university agar kita bisa meraih impian kita, cita-cita kita. 我们到大专升学的目的，就是为了追求我们的梦想。 Kalian mungkin lahir di tahun kira-kira 95 sampai 2010. 大家应该是从95年到2010年之间出生的。 Ya. Kelahiran tahun 1995 sampai 2010 adalah tahun kelahiran generasi Z. 1995到2010年之间出生的这一代就叫做Z 时代。 Ya. Kalau saya generasi milenial dan mungkin rekan-rekan yang lain generasi X, tetapi kalian adalah generasi yang lebih baru. 那至于小弟本身是 X 时代的那大家呢各位是新生代。 Kalian adalah generasi yang jauh lebih baik dan jauh lebih maju. 各位是更加优秀以及更加进步的一代。 Ya, kalau kita melihat bagaimana kita mengenal generasi Z ini? 我们怎么知道谁是来 X 时代这个 Z 时代的呢？ Ya, generasi Z ini adalah generasi yang lebih visual ketimbang tekstual. Artinya lebih suka melihat dibandingkan secara teks. Z 时代的人呢普遍更加偏向视觉胜于这个文字的这个信息。 Dan juga generasi yang lebih suka menonton secara streaming atau unduhan daripada pergi ke bioskop. 而且更加喜欢以视频串流的方式来交流。 Generasi yang lebih maju dalam hal teknologi. 他们也是在科技方面比较精通的。 Dan juga generasi yang berpikiran terbuka dan juga generasi yang lebih suka berwirausaha atau membuat pekerjaan baru. 他们在思想上更加的开放，更倾向于尝试新的事物。 Ya, ini adalah generasi Z, saudara. 各位，这就是 Z 时代。 Bahkan setiap hari mengakses internet kurang lebih 3-5 jam dalam satu hari. 而且他们每天花在网络上的时间大概3到5个小时。 Dan bahkan mereka mengaksesnya dengan telepon pintar mereka atau smartphone. 而且他们以智能手机来上网。 Ya, mereka lebih suka belanja online. 他们更喜欢网上购物。 Dan juga mereka adalah generasi yang suka memiliki bisnis sendiri. 他们也是更偏向于拥有自己的事业。 Kira-kira apa cita-cita generasi Z ini, saudara? 那么 Z 时代的人大概有什么梦想呢？ Seperti gambaran daripada cita-cita kalian sebagai generasi Z. 打个比方，就像各位的梦想一样。 Ya, kita lihat beberapa cita-cita daripada generasi Z adalah seperti ini. 我们可以大约看一下，这就是 Z 时代的梦想。 Ya, yang pertama adalah content creator dan content writer. 第一就是创作内容或者撰写内容。 Ya, content creator ini adalah bagaimana membuat konten-konten yang kreatif sebagai YouTuber, sebagai Telegram, ya, bagaimana membuat tulisan-tulisan dan video-video yang menarik. 就是在网络媒体上创作视频内容以及文字内容。 Ya, mungkin di antara kalian ingin menjadi seorang YouTuber. 可能各位当中也有的希望成为优管的馆主。 Ya, zaman dulu tidak kepikiran pekerjaan yang seperti itu, impian seperti itu. 以前的世代对这种事情连想都没想过。
Tetapi di zaman sekarang itu menjadi pekerjaan dan cita-cita daripada generasi Z. 但是对 Z 时代的人来说，那就是他们的梦想。 Yang kedua, menurut survei, pekerjaan impian generasi Z ini adalah menjadi software developer. 第二Z 时代的梦想就是成为这个软体的编写者。 Ya, bagaimana mengembangkan aplikasi-aplikasi mobile dan aplikasi-aplikasi yang berguna dalam kehidupan manusia. 如何发展智能手机的这些软件编写以及应用在生活中。 Ya, sebagian generasi Z ingin bekerja di startup atau unicorn yang terkenal. 那Z 时代的人希望在初创公司工作。 Ya, seperti Grab dari Malaysia. 在马来西亚的话，比如说 Grab。 Ya, dan lain-lain, saudara. Banyak sekali startup terkenal yang bisa memberikan penghasilan besar bagi generasi Z. 以及许多各种不同的初创公司能够给 Z 时代带来很多的收入。 Ya, yang ketiga, pekerjaan impian generasi Z adalah desain grafis. 第三Z 时代的梦想就是成为图像设计师。 Ya, bagaimana membuat poster, membuat desain yang menarik, bahkan media sosial mereka pun diisi dengan desain-desain yang bagus dan juga desain-desain yang menarik. 如何创作海报以及有创意的图像等等，他们的媒体界面也是充满了这些设计。 Ya, pekerjaan yang keempat, saudara, menurut survei yang dilakukan oleh media massa di Indonesia adalah menjadi food stylist atau fashion stylist. 第四如果是在印尼的话这个时代的人也希望成为就食物或者时装的设计师。 Ya, dan yang kelima adalah videographer. 第五就是成为摄像师。 Ya. Videographer ini adalah membuat sebuah video, merekam video menjadi seorang videographer yang handal. 摄像师就是成为一个善于录制视频的人。 Sebenarnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang juga digemari, yang disukai oleh generasi Z ini. 其实这时代也有很多梦想的职业。 Ya, seperti contoh entrepreneur atau wirausaha, membuat toko online, dan bahkan membuat desain website. 比如说成为企业家在网上创立公司，或者是设计网页。 Ya, saya berharap bahwa kalian memiliki cita-cita yang besar untuk bisa berhasil dan juga bisa memuliakan Tuhan. 小弟也希望各位有远大的梦想以及能够荣耀神的梦想。 Saudara, kalau kita perhatikan, tetapi kita perlu menyadari ada satu fakta yang ada dalam kehidupan manusia. 那各位在人生当中有一个事实。 Ya, faktanya adalah manusia itu ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan setelah itu dihakimi. 这个事实就是按照定命，人人都有一死然后而后且有审判。 Artinya hidup manusia itu hanya punya satu siklus, bukan dua siklus. 那表示在人生有两个阶段或者循环，而不是只有一个阶段。 Oleh karena itu, kita menggunakan kehidupan kita yang sementara ini dengan sebaik-baiknya. 那我们就应该好好的利用现今的这个生活。 Kita mau mewujudkan impian kita. 我们要实现我们的梦想。 Kalau kita lihat fase kehidupan manusia, 如果我们看人生的各阶段， fase kehidupan manusia pada saat kita beranjak bertumbuh dewasa, 人生的阶段从我们年幼的成长期开始。
Fase yang pertama, kita hidup untuk diri kita sendiri, saudara, dan juga untuk orang tua kita. 人生第一个阶段是为自己而活，也为父母而活。 Kita hidup bagaimana untuk membahagiakan diri kita dan juga membahagiakan orang tua. 我们生活的目标是为了自己的幸福以及父母的幸福着想。 Buat apa kalian kuliah? Buat apa kalian pergi keluar kota, keluar negeri? Tujuannya adalah untuk bisa membahagiakan diri dan juga membahagiakan orang tua. 大家为什么上课以及出国深造呢？就是为了使自己和父母得到幸福。 Setelah kalian beranjak dewasa, kalian masuk dalam fase yang kedua, yaitu 大家 berjuang untuk menghidupi keluarganya. 渐渐长大之后，就进入了第二个阶段，就是为了家庭的生活而奋斗。 Kita berjuang untuk bisa membangun bahtera rumah tangga yang bahagia. 我们努力奋斗是为了建立起我们的家庭。 Kita menafkahi keluarga kita, kita mengasihi suami kita, dan kita memiliki anak. 那我们供养我们家庭的生活，我们爱我们的配偶，以及养育我们的孩子。 Dan fase yang ketiga adalah memberikan warisan kepada anak-anak kita. 然后就是第三个阶段就是继承给孩子。 Anak-anak kita bekali dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan juga warisan yang baik. 我们给孩子提供良好的生活和教育，目的就是为了传承。 Setelah itu kita memasuki fase yang keempat, saudara. 之后我们就进入了第四个阶段。 Fase yang keempat ini menjadi tua dan akhirnya kita akan meninggal. 第四个阶段就是年老了然后就去世。 Ya, yang menjadi pertanyaan adalah kemana kita pergi setelah kita meninggal, saudara? 那问题是，我们去世之后要去哪里呢？ Ini yang menjadi pertanyaan besar yang harus kita pikirkan dari sekarang, saudara. 各位，这就是我们现在就要开始思考的一个大问题。 Karena hidup manusia itu hanya satu siklus, satu perjalanan. Tidak bisa kita mengulang 2 siklus dan 2 perjalanan. 因为人生就是一段旅程也是不能够重来的旅程。 Nah, pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana manusia bisa mencari jati diri yang baik. 那今天我们就一起来学习如何活出更好的自我。 Agar kita bisa menyadari dan kita bisa menemukan jati diri kita. 使我们能够发掘醒悟更美好的自我。 Sehingga kita memiliki impian, bukan hanya impian yang sementara, tetapi impian yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. 好像我们的梦想并不只是仅有梦想而已还是一个更美好的梦想。 Ya, kalian adalah generasi Z, generasi yang penuh dengan semangat, penuh dengan impian, dan kalian sedang mengejar cita-cita kalian. 各位是这个时代的充满活力的一代是有远大梦想的一代。 Ya, kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 我们可以看诗篇第17篇14到15节。 Mazmur pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 诗篇第17篇14到15节。 Demikianlah firman Tuhan, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Di sini ada dua tipe atau 2 jenis manusia.
这里记载有2种人。 Jenis yang pertama adalah manusia yang mengejar daripada dunia ini. 第一种就是追求今生或者追求世界的。 Karena mereka ingin agar perut mereka dikenyangkan. 他们所追求的就是把肚子填饱。 Dan mereka juga bisa meninggalkan warisan kepada anak-anak mereka. 他们也把他们的财物留给下一代。 Dan bagian mereka adalah dalam hidup ini. 他们的份就是在今生。 Jenis manusia yang kedua adalah orang yang memandang kebenaran Tuhan, memandang wajah Tuhan. 那第二种人呢，就是寻找神的面的人。 Dan akhirnya menjadi puas dengan rupa Tuhan. 最后他们因见神的面就心满意足了。 Ya, kita akan bahas pada malam hari ini, kita lihat yang pertama, saudara. 各位，今晚我们将讨论第一点。 Yang pertama adalah jenis manusia yang mengejar dunia ini. 第一就是追求今生的人。 Ini adalah jenis orang yang ingin meraih cita-cita setinggi langit. 这种人就是他们的梦想是远达天边的。 Jenis yang seperti ini, saudara, kita bisa lihat dalam kisah Alkitab, yaitu Menara Babel. 那从圣经我们也可以看见有这种人，那就是巴别塔的事迹。 Menara Babel kalau kita perhatikan adalah satu menara yang dibuat oleh manusia pada zaman purbakala. 巴别塔就是上古时期的人所的一个建筑项目。 Menara ini dibuat dengan puncaknya sampai ke langit, saudara. 他们建造这座塔就是要使这塔顶通天。 Karena menunjukkan bagaimana mereka begitu sangat pintar, bagaimana mereka memiliki cita-cita yang sangat tinggi bagaikan menara itu. 目的就是为显出他们的荣耀，以及显明他们多么有智慧。 Ini menunjukkan kehebatan mereka. 他们要炫耀他们的这个厉害之处。 Kalau kita perhatikan, negara yang bisa membuat menara yang sangat tinggi akan dihargai dan dihormati oleh negara-negara lain. 就像今天有能力建造高塔的国家，也会受到其他国家的尊重。 Ya, kita kenal menara yang paling tinggi adalah Burj Khalifa. 那 Burj Khalifa 就是世界上最高的建筑物。 Menunjukkan bahwa negara itu sangat makmur, negara itu sangat hebat. 能够显明这个国家非常的强盛。 Pada hari ini, saudara, kita sebagai generasi Z, 各位，我们身为Z时代， kalian punya cita-cita yang sangat tinggi. 我们都有远大的梦想。 Bagaikan kalian sedang mungkin membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. 可能大家都在建造一座通天高塔， Tetapi kita harus hati-hati. 但是我们要谨慎。 Dan yang kedua, saudara, tujuan bangun menara Babel adalah untuk bisa mencari nama. 第二，他们建造巴别塔的目的就是为了传扬他们的名， Supaya banyak orang bisa mengenal nama-nama mereka. 好叫更多的人认识他们的名。 Bagaimana mereka begitu sangat hebat, bagaimana mereka bisa membangun menara yang sangat tinggi ini. 叫大家都知道他们是多么了不起能够建造这么高的塔。 Kalau kita perhatikan zaman sekarang, banyak orang yang ingin memiliki follower atau pengikut. 就像现今这个时代，有许多人都希望有大量的追随者。 Kalau kita bermain Facebook, kalau kita bermain Instagram, atau kita memiliki akun YouTube, kita ingin dikenal oleh banyak orang. 如果我们有脸书、IG 或者是优管的这个频道的话，我们也希望有大量的追随者。 Kalau kita memposting sesuatu, kita menginginkan agar banyak orang yang mengklik like, menyukai daripada apa yang kita posting atau upload. 如果我们上传
一些照片或者影片的话，我们也希望得到大量的按赞。Ini adalah gambaran daripada manusia pada zaman sekarang juga. 那这也是今天的写照。Ingin terkenal, ingin populer, ingin banyak pengikut-pengikutnya atau followernya. 希望出名希望被认识以及有大量的追随者。Dan yang ketiga, Menara Babel ini sesungguhnya adalah agar mereka tidak terserak ke seluruh bumi. 第三个建造巴别塔的目的，就是好叫他们不分散在全地。Agar mereka menjadi satu. 好叫他们能够联合成为一种人。Sesungguhnya tujuan mereka ini melanggar daripada perintah Tuhan. 其实他们这样的目的呢，就与神的旨意有所违背。Karena perintah Tuhan adalah penuhilah bumi, bukan hanya satu tempat, tetapi seluruh bumi harus penuh dengan manusia. 因为神的旨意就是要人生养众多遍满全地到整个世界去。Banyak masyarakat dunia pada zaman sekarang, mereka memiliki cita-cita, mereka memiliki satu impian, tetapi seringkali juga bisa bertentangan dengan firman Tuhan. 就像现代的人他们有很多的梦想，但是往往与神的旨意相违背。Seperti contoh, saudara, manusia ingin pergi ke Mars. 举个例子，人类希望到火星去。Manusia ingin memiliki impian untuk bisa membuat kehidupan baru di planet Mars. 人类希望在火星建立人类的文明。Sehingga di sana mereka bisa membangun kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan kehidupan di bumi. 或者在火星那里建立一个新的家园，是比地球更好的。Padahal ini sesungguhnya melanggar daripada firman Allah. 这件事就与神的道理违背。Karena kita ketahui bahwa bumi tidak ada masa depan dan seluruh unsur-unsur dunia ini akan hancur. 因为我们知道这个地球不会永远长存一切有形质的将要被烈火消化。Tetapi kehidupan yang jauh lebih baik bukan kehidupan di dalam dunia ini. 但是那更美好的生命并不是在这世界的。Tapi kalau kita lihat, saudara, orang-orang dunia sesungguhnya menggambarkan daripada orang-orang dalam masa Menara Babel ini. 那弟兄姊妹们现今时代的人呢也同时也就像巴别塔时代的人一样。Mereka punya cita-cita yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Mereka mencari nama, ingin terkenal, dan mereka seringkali melanggar firman Tuhan. 同样的，他们的梦想是非常远大的，而且他们也为了要传他们自己的名，以及避免分散到全地。Ya, ini adalah jenis orang yang mengejar dunia ini. 这就是第一种人，就是只在今生有指望的。Dan apa perkataan Allah pada saat itu? 那神的道理怎么说呢？ Dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 创世纪11章第6节，耶和华说：“看他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成的了。” Allah sudah menubuatkan bahwa ini baru permulaan usaha mereka. Tetapi dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan dapat tidak terlaksana. 神已经这样预言说他们做这件事情只是一个起始，那将来他们还有更多的事情要做，就没有做不成的了。 Ini menggambarkan bahwa orang-orang dunia, orang-orang yang mengejar dunia ini sesungguhnya adalah orang-orang yang punya impian besar dan kemampuan yang besar, saudara. 这就显示出他这些追求今生或者追求世界的人，他们有远大的梦想。
Kalau kita perhatikan anak-anak dunia yang dicatatkan dalam Alkitab, 就像圣经所记载这些世界之子 yang pertama adalah Kain, saudara. 第一就是该隐 Kain ini adalah seorang yang membunuh adiknya. 该隐就是杀了他弟弟的 Dan Tuhan mengusir dia. 神就把他赶出去 Dan akhirnya Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. 该隐就离开了神的面，到挪得地在伊甸园的东边 Dia adalah manusia yang jauh daripada Tuhan. 他是远离神的面的一个人 Karena dia pergi dari hadapan Tuhan. 他离开了神的面 Tetapi kalau kita perhatikan, Kain dan keturunannya sesungguhnya adalah keturunan yang memajukan peradaban umat manusia. 但是我们发现该隐的后裔却是帮助人类的文明进步的这种人 Karena dari keturunan Kain inilah, kalau kita perhatikan, maka muncullah bapak tukang tembaga, tukang besi, dan lain-lain. 因为从该隐的后代就出现了很多这些铜匠铁匠的始祖等等 Kalau kita lihat dari kacamata dunia, dari pandangan dunia, sesungguhnya keturunan Kain ini adalah keturunan yang sangat berjasa bagi kemajuan umat manusia. 从世人的观点来看，该隐的后裔是对人类文明做出了巨大的贡献 Ini adalah keturunan yang sukses di mata dunia. 该隐的后代是在世界上成功的一类人 Karena dia punya kerja keras, dia punya impian, sehingga anak-anaknya pun memiliki prestasi yang luar biasa di dunia. 因为他们努力的拼搏，他们的后代也在世界上获得成功。 Yang kedua, kita bisa lihat daripada Esau. 第二位就是以扫 Esau ini adalah seorang yang menjual hak kesulungannya dengan menukar semangkuk kacang merah. Jadi hak kesulungan itu ditukar dengan semangkuk kacang merah. 以扫就是因一碗红豆汤把长子名分卖掉的 Sehingga dia tidak berhak menerima berkat hak kesulungan. 最后他无法承受长子的祝福 Tetapi ayahnya berkata, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. 但是他的父亲却对他说当他劳力努力的话，那他就会把颈项上的轭折断。 Artinya, Esau pada saat itu terus bekerja keras, dia terus berusaha, walaupun sesungguhnya dia tidak mendapatkan hak kesulungan itu. 表示以扫努力的在追求长子名分。 Dan apa yang terjadi, saudara? 结果怎么样呢？ Dia tetap bisa berhasil di mata dunia dengan memiliki budak laki-laki, budak perempuan, dan ternak kambing domba. 他还是在世界上取得成就，他拥有仆人这些牲畜等等。 Karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh. 他也非常努力的工作。 Ini menggambarkan daripada orang dunia. 这就是世人的写照。 Orang dunia tidak peduli yang namanya hak kesulungan rohani. 世上的人也不理会他们是否拥有长子名分。 Yang penting belajar, bekerja, meraih impian supaya bisa mendapatkan keberhasilan di dalam dunia. 对他们来说，最重要的就是读书、工作以及在世上追求成功。 Ya, kalau kita perhatikan bersama-sama, itulah gambaran daripada orang yang mengejar dunia. 所以这就是只在今生有福分的人。 Seperti Menara Babel, Kain, dan juga Esau. 就好像巴别塔、该隐和以扫。 Tetapi ada jenis yang kedua, saudara. 那还有第二种人。 Yang kedua adalah memandang wajah Tuhan.
第二种人就是寻求神的面的人。 Orang ini adalah orang yang mau mengejar untuk bisa melihat Tuhan, untuk bisa di dalam kebenaran Tuhan. 这一类的人追求见神的面在义中见神。 Ya, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-12. 如果我们看创世纪28章第12节。 Kejadian 28 ayat yang ke-12. 创世纪28章12节。 Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。 Pada saat itu, Yakub lari dari kejaran Esau. 那时候雅各正在逃离以扫的追捕。 Ibunya Ribka menyuruh Yakub untuk bisa pergi karena Esau membenci dan marah kepada Yakub adiknya. 他的母亲利百加吩咐雅各快快逃走，因为他哥哥以扫寻索他的性命。 Ketika Yakub berada di Betel, saudara, 当雅各到了伯特利， maka Yakub memiliki satu mimpi yang sangat indah. 雅各得了一个非常美好的梦。 Mimpi inilah yang membuat kekuatan dan penghiburan kepada Yakub supaya Yakub bisa tetap punya pengharapan, saudara, punya harapan di dalam hidupnya. 就是这个梦就带给雅各盼望和力量。 Mimpinya itu adalah bagaimana tangga sampai di langit ujungnya dan malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. 这个梦呢，就是一个梯子立在地上，梯子的头顶到了天，有天使在梯子上上去下来。 Ya, ini berbeda, saudara. Kalau menara Babel membuat menara yang ujungnya sampai ke langit. 这和巴别塔不同。巴别塔就是一个塔顶到达天上的。 Tetapi kalau mimpi Yakub adalah mimpi di mana tangga ini sampai ke langit ujungnya dan terdapat malaikat Allah. 那雅各的梦就是梯子的头到了天，然后有神的使者在这梯子上上去下来。 Sehingga pada saat Yakub mendapatkan mimpi ini, saudara, dia mendapatkan pengharapan baru, dia punya satu semangat, harapan bahwa Tuhan akan menyertai dia. 当雅各做了这个梦，他就得到了这个力量和盼望，他知道神与他同在。 Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22 inilah perkataan Yakub. 在创世纪28章20到22节，雅各这样说。 Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. 雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神，我所立的柱子的石头也必做神的殿。凡你所赐给我的，我必将1/10献给你。” Ya, seharusnya ini menjadi juga impian kita yang sebagai anak-anak Allah. 这应该也成为我们作为神子民的一个梦想。 Yaitu impian agar kita bisa memandang wajah Tuhan, kita bisa melihat tangga sampai ke langit di mana terdapat malaikat-malaikat Allah turun naik. 我们的梦想就是有朝一日我们能够亲眼见神，而且看见这梯子是通天的，有神的使者上去下来。 Seperti apa contohnya, saudara? 那就像什么例子呢？ Kalau kita lihat ini sama seperti anak-anak Allah yang dicatatkan dalam kitab Kejadian. 就像在创世纪中所记载神的儿子们。 Yang pertama adalah Set, saudara. 第一位就是塞特。
Set ini adalah orang yang mulai memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. 塞特就是首先呼求耶和华神的名的人。 Dari keturunan Set inilah muncullah keturunan anak-anak Allah. 从塞特的后代就出现了神的儿女。 Terdapat Henok yang hidup bergaul dengan Allah 也出现了以诺，就是与神同行的， dan tidak mengalami kematian karena diangkat oleh Allah. 也未曾见死就被神提去的。 Bahkan dia bisa menubuatkan apa yang akan terjadi bagi umat manusia pada saat itu. 他也为当时的人们说预言。 Dan juga kalau kita lihat dari keturunan Henok muncullah nanti ke depannya adalah Nuh, orang yang saleh, orang yang benar. 从以诺的后代中也出现了挪亚，是一个虔诚人，是一个完全人。 Saudara, kalau kita bandingkan keturunan Kain dengan keturunan Set itu berbeda. 所以让我们比较该隐和塞特的后代，真是非常不同。 Berbedanya apa, saudara? 有什么不同呢？ Yang pertama, keturunan Kain tidak dicatatkan jelas berapa usia mereka, lalu mereka meninggal kapan, tidak tercatat dengan jelas. 第一，该隐的后代并没有记载他们活到多少岁。 Sedangkan Set, ya, keturunan Set itu semua dicatatkan dengan jelas. 塞特的后 Mereka meninggal dan melahirkan anak laki-laki dan perempuan. 塞特的后代却记载的非常清楚，他们的活到几岁，生儿养女等等。 Ya, seperti contoh kalau kita lihat Kejadian pasal yang kelima, dikatakan bahwa Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. 就像创世纪第5章所记载的，塞特活到912岁就死了。 Ini menggambarkan bahwa di hadapan Tuhan keturunan Kain tidak punya nilai, saudara. 意思就是说，在神的眼中，该隐的后代是没有价值的。 Walaupun Kain bisa membangun prestasi yang besar bagi keturunannya, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada nilai. 虽然该隐能够在世界上获取很大的成就，但是在神的眼中是毫无价值的。 Seberapa panjang hidup Kain tidak penting di hadapan Tuhan. 该隐活了多久，在神看来也是不重要。 Seberapa lama dia tinggal di dunia ini, di hadapan Tuhan itu tidak penting, sehingga tidak dicatatkan berapa usia keturunan Kain. 他在世上活了多久，在神看来也是不重要，不需要记录。 Tetapi keturunan Set, kalau kita perhatikan, Allah mencatatkan di dalam firman-Nya secara detail. Karena di hadapan Allah mereka bernilai. 但是塞特以及他的后代却记录的非常的仔细因为这对神来说非常有价值。 Karena mereka adalah keturunan yang mengejar untuk bisa memanggil nama Tuhan, untuk bisa melihat wajah Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. 因为他们是追求见神的面的一类人他们也是追求在义中见神。 Sehingga tidak heran di dalam keturunan Set muncullah yang namanya Henok, Metusalah, Nuh, dan lain-lain. 对，也难怪在塞特的后裔中出现了如以诺、马土撒拉、挪亚的这样的人。 Dan juga kalau kita perhatikan di dalam keturunan Set seringkali mencatatkan mengenai silsilanya, anak-anaknya secara jelas. 塞特的后代中，他们的家谱也记载得很详细。 Ini menggambarkan bahwa keturunan Set selalu melahirkan keturunan ilahi. 这显示出塞特的后代常常就生出敬虔的后裔。 Jadi di hadapan Tuhan keberhasilan itu bukanlah keberhasilan pada saat bisa meraih dunia ini. 在神的眼中看来，所谓的成功，并不是在世界上得到什么。 Kalau keturunan Kain bisa meraih dunia, tetapi di hadapan Tuhan itu tidak berhasil. 就算该隐的后代得到了全世界在神看来那也是没什么。 Tetapi keturunan Set bisa melahirkan keturunan-keturunan yang terus bisa memanggil nama Tuhan dan hidup bersama Tuhan. 但是塞特的后代却生养出敬虔的儿女，而且是
继续不断的呼求神的名。 Dan itu dianggap Tuhan adalah keberhasilan karena mereka bisa melahirkan keturunan ilahi. 这在神看来就是成就了因为生养出敬虔的后裔。 Ini menjadi pembelajaran buat kita, perenungan buat kita, saudara. 这就作为我们今天的学习了。 Bagaimana jati diri kita? 对，我们的真我是怎样呢？ Kalau jati diri kita akan mempengaruhi mimpi kita, saudara. 我们的真我会影响我们的梦想。 Kalau jati diri kita adalah anak-anak Allah, kita punya mimpi seperti Yakub. 如果我们的真我是像神的儿女一样，像雅各一样。 Kalau kita memiliki jati diri seperti orang-orang dunia, maka kita memiliki mimpi seperti Menara Babel. 如果我们的真我就像世界上的一般人，像那建造巴别塔的人。 Dan kita bersikap seperti Kain dan Esau. 我们的心态像该隐和以扫。 Tetapi kita mau kembali mengingat jati diri kita sehingga kita memiliki mimpi yang sesuai dengan firman Tuhan. 我们要寻找我们的真我使我们的梦想呢，就是要寻求神的面。 Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51, saudara. 我们看约翰福音第1章51节。 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51 berkata demikian. 约翰福音1章51节。 Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. 又说，我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。 Ini adalah perkataan Yesus kepada Nathanael. 这是主耶稣对拿但业说的话。 Karena Nathanael ini punya satu harapan mimpi, saudara. 因为拿但业有一个梦想， Dia merindukan kedatangan juru selamat atau Mesias. 他思念弥赛亚，就是救主的来临。 Sehingga dia menanti di bawah pohon ara. 甚至他在无花果树底下盼望。 Seperti di ayat yang ke-50. 像50节说的。 Ya, dia di bawah pohon ara seperti tertulis dalam nubuatan kitab Mika pasal 4 ayat yang ke-4. 就像弥迦书第4章第4节所预言的。 Ya. Dan Nathanael ini mengimani, dia terus tunggu di bawah pohon ara untuk bisa menantikan kedatangan Mesias juru selamat. 拿但业在无花果树底下不停的盼望弥赛亚的来临。 Dan benar, Yesus akhirnya ada dan memanggil dia. 果然耶稣来呼叫他。 Dan Yesus berkata bahwa engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. 主耶稣对他说，我实实在在的告诉你们你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。 Ya, ini satu hal yang sangat indah sekali, saudara. 弟兄姊妹们，这是非常美好的事情。 Karena Nathanael ini punya mimpi harapan bahwa dia bisa melihat juru selamat. 因为拿但业的梦想就是能够遇见神。 Dan Nathanael kaget kenapa Yesus bisa mengetahui itu. Sehingga Yesus memberitahukan bahwa Nathanael akan melihat jauh lebih besar lagi. 那主耶稣又怎么知道这件事呢？而且他说拿但业将要遇见比这更大的事。 Pada hari ini, saudara, apakah kita menyadari bahwa kita perlu memiliki mimpi, bukan hanya mimpi di dalam dunia, tetapi mimpi untuk bisa melihat Yesus? 各位弟兄姊妹们你们是否知道我们的梦想不应该只是仅局限在这个世界上而是要寻求见主耶稣的面。 Kalau kita perhatikan kehidupan manusia, 如果我们看世界上的这些众人的人生， manusia itu adalah manusia yang berdosa, yang sesungguhnya hidupnya jauh daripada Tuhan, dan juga dia rohaninya mati. 世界上的人都是罪人，他们的灵命是死亡的。
Artinya, kalau kita perhatikan, kehidupan manusia ini sesungguhnya berada dalam kuasa dosa. 对那人的一生都活在罪的权势中。 Dosa inilah yang menjadi pemisah hubungan antara manusia dengan Allah. 罪呢，也成为神与人之间隔断的墙。 Sehingga manusia tidak bisa dekat dengan Allah dan juga memiliki hidup yang kekal. 罪使人无法亲近神，无法得着永生。 Tetapi Yesus menjadi jembatan buat kita, saudara. 但是耶稣已经成为我们的桥梁。 Dengan kematian di atas kayu salib memberikan jembatan supaya manusia bisa menghampiri Allah. 他在十字架上的死成为了我们的桥梁，能够见神。 Supaya manusia bisa memiliki hubungan yang lebih baik lagi karena Yesus sebagai jembatan hubungan antara manusia dengan Allah. 使人与神的关系能够和好起来，因为耶稣基督做我们的桥梁。 Kita sebagai manusia sekarang mengharapkan agar kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan Allah. Ada jembatan. 我们作为世上的人，我们希望有一道桥梁能够修补我们与神的关系。 Ya, kalau kita lihat bersama-sama langkah demi langkah kita lakukan, saudara. 对，我们就要跟着步骤一步一步的进行。 Pertama langkahnya kita percaya dan memberi diri dibaptis. Kita bertobat dan kita memberi diri dibaptis. 第一就是悔改，接受洗礼。 Yang kedua kita basuh kaki, saudara. 第二就是接受洗脚礼 Perjamuan kudus, 圣餐礼 Roh Kudus. 得圣灵 Kita menguduskan hari Sabat. 守安息圣日， Dan juga kita memiliki perbuatan baik di dalam Tuhan. 在主里有好的行为。 Ini hal-hal yang kita lakukan supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. 这一切都是为了使我们与神有良好的关系。 Saudara, oleh karena itu, kita mau masuk dalam Kristus. 为了使我们能够归入基督。 Pada saat kita masuk dalam Kristus, yaitu kita dibaptis dengan benar, kita mengenakan Kristus. 归入基督就是受洗称义，替代基督。 Kita dibasuh kaki supaya kita mendapatkan bagian dalam Kristus. 我们接受洗脚礼，就是为了与主有份。 Kita menerima perjamuan kudus agar kita tinggal di dalam Kristus. 我们接受领受圣餐礼，就是为了藏在主里面。 Kita menerima Roh Kudus supaya kita menjadi milik Kristus. 我们领受圣灵使我们成为属基督的。 Dan kita memegang hari Sabat supaya kita masuk dalam hari perhentian Kristus. 我们守安息圣日是为了使我们将来进入那永远的安息。 Ini semua kita lakukan, saudara, supaya kita bisa melihat wajah Tuhan. 我们做这一切是为了我们能够见神的面。 Ini menjadi impian kita memandang wajah Tuhan dalam kebenaran. 我们的梦想就是在义中见神。 Sama seperti jati diri yang telah kita baca dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. 就像刚才在诗篇第17篇所14到15节记载的，我们要在义中见神的面。 Pada malam hari ini kita telah belajar 今晚我们已经学习了 bahwa kita menyadari jati diri kita siapa. 那我们必须认识我们的真我是谁。 Kita semua belajar menempuh university, kita tahu apa yang harus kita kejar. 每个人都努力到大学求学，所以我们也知道我们在追求什么。 Jangan sampai kita terjebak seperti mimpi Menara Babel. 所以我们就不要陷入到巴别塔的这个陷阱中， Dan kita melakukan perbuatan seperti Kain dan Esau. 也不要像该隐和以扫那样的行为。 Mereka adalah orang-orang yang mengejar dunia. 他们都是 Menjadi jenis yang kedua, yaitu jati diri memandang wajah Tuhan. 我们所要做的就是第二种人，我们的真我是要追求见神的面的。
yaitu mimpi Yakub, di mana kita melihat tangga sampai ke langit, dan di situ ada malaikat Allah. 就像雅各那样梦见天梯有使者在上面在梯子上上去下来。 Artinya kita mau untuk bisa bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya. 将来我们必须要能够在天国朝见神。 Sama seperti Natanael yang menantikan Mesias, Juru Selamat. 要像拿但业那样就是盼望弥赛亚的来临。 Sehingga kita bisa mempersiapkan diri seperti keturunan Set dan juga keturunan-keturunan Set, yaitu Henok, Nuh, untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. 好叫我们预备自己也像塞特的后裔以诺、马土萨拉等等就是做好准备。 Sehingga kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi saja. 我们要思念上面的事不要思念地上的事。 Sehingga kita menjadi belia-belia yang menyadari jati diri dan meraih mimpi untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan. 我们要做一个认识真我的青年追求在主里服侍的生活。 Kita menjadi keturunan-keturunan anak Allah yang akan menerima bagian di dalam Kristus. 我们就是那神的儿女所生的后裔，我们将来也要承受那神的福分。 Ya, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. 愿主与大家同在。阿门。 Baik, saya serahkan kepada Pendeta Elisa. 小弟把时间交回给伊丽莎传道。 Baik, terima kasih kepada perkongsian yang telah disampaikan oleh Pendeta Paulus. 我们谢谢保罗传道刚才的分享。 Syukur di atas apa yang telah dikongsikan itu menjadi suatu panduan bagi kita untuk berhati-hati di atas segala impian kita. 希望经过刚才的分享，使我们醒觉就懂得我们在我们的梦想上应当如何谨慎。 Hari kita akan dapat bersama lagi. 盼望将来我们也能够再见。 Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Paulus. 再次谢谢保罗传道。 Tidak lupa juga kepada rekan-rekan komite IPT Sabah. 也不忘记谢谢各位大专生团契的工作人员。 Yang telah menyediakan program pada malam ini. 他们准备了今晚的活动。 Selanjutnya mari kita berdoa. 接下来我们要一起祷告。 Segala pertanyaan kita berikan. Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起同心祷告。